Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sedang penonton, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jemaah semua insya-Allah, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya-Allah dalam siri kali ini, insya-Allah dalam siri kuliah kita akan menyentuh tajuk tentang bagaimana bahayanya penyakit hati dan bagaimana pentingnya hati di dalam kehidupan, yang mana penyakit hati ini lebih berbahaya daripada penyakit yang kita nampak pada jasadi. Baik, jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bab hati ini kalau kita lihat, ulama meletakkan tentang bagaimana sifat hati itu, yang menyatakan bahawa kalau kita lihat sekarang ini, kita sedang diuji dengan penyakit COVID contoh. Penyakit yang tak nampak. COVID ni penyakit tak nampak, gaib, tak nampak. Dia kena pakai mikroskop baru nampak. Tapi yang tak nampak tu berbahaya pada jasadi sehingga membawa pada mati. Ya, memang berbahaya sehingga dikategorikan sebagai penyakit yang membawa maut dan pandemik. Tidak cukup dengan itu, merebak. Sedar atau tidak, di satu gambaran yang untuk kita sedar dan untuk kita renung bahawa bahayanya penyakit yang tersembunyi ini, yang makin tak nampak makin bahaya, dan dia mungkin dia juga boleh membuat satu pandemik juga merebak. Apa dia? Apabila hati berpenyakit. Penyakit hati juga konsep dia sama macam kalau kita nak kaitkan dengan COVID ni. Masuk masjid sekarang ni, subhanallah, macam contoh ni kena buat live secara rakaman kan. Kalau dulu kita buat bulanan pergi masjid, bangi karya lama bangi kan. Ni kena buat rakaman. Yang mana dengan keadaan sekarang ni, pasca COVID ni, fenomenal baru ni, dengan norma baru ni, jadi kekangan untuk kita datang ke masjid. Sebab apa? Sebab kita nak bagi satu contoh. Apabila badan itu sakit ataupun berpenyakit, apatah lagi COVID, ditegah untuk masuk masjid. Bayangkan kalau sistem itu digunakan untuk menyemak ataupun mengkaji tentang penyakit hati. Bimbang-bimbang ramai lagi tak masuk masjid. Sebab apa? Bayangkan scan suhu tu. Scan suhu tu scan, riak. Takabur. Sebesar biji sawi pun boleh detect. Allah tak benarkan masuk. Itu tanda satu hikmah yang besar, tuan-tuan. Hikmah pasca COVID ni memberikan gambaran bahawa untuk beramal kepada Allah ni tak boleh ada penyakit. Malah cuma dalam ibadah hati ni Allah bagi peluang untuk kita. Amalan tadi datang ke rumah Allah itu adalah jalan penyucian hati dengan iktikaf. Tapi itulah natijah ataupun kesan yang kita boleh kaitkan dengan keadaan penyakit hati. Malah penyakit hati bukan sekadar melibatkan yang dipanggil, kalau COVID itu mati, tapi ini penyakit hati, mati hati. Bila mati hati, kalau COVID mati jasad, kemudian dikebumikan. Selesai. Kalau kita bincang dalam konteks matilah. Tapi penyakit hati, dia mematikan hati. Kemudian tak habis kat situ. Sebab apa? Sebab hati yang mati tempatnya di neraka Allah. Allahu Akbar. Lebih bahayalah penjagaannya sepatutnya. Lebih bahayalah dia punya SOP dia. Sebab mati COVID ni pun SOP ni setara kita tengok hari ni. Punya penjarakan social distancing, kemudian dengan nak tunggu anti-virus vaksin itu. Kemudian dengan SOP melibatkan Majlis Keselamatan Negara, melibatkan Kementerian Kesihatan Malaysia, melibatkan yang di-Pertuan Agong. Kenapa? Penyakit yang boleh membawa mati. Dah tu penyakit hati yang boleh buat mati hati ni tak nak buat serupa itu. Ni masalahnya. Sebab tu dalam pengajian lah kita nak menekankan betapa bahayanya penyakit hati ni. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Sebab itu kita tengok kenapa hati ni penting di sisi ibadah ataupun di sisi kehidupan.
Baik, di sini kalau kita lihat ulama meletakkan bahawa Allah menciptakan hati ni dan menjadikan sebagai raja. Dan anggota badan sebagai bala tenteranya. Ini ulama qiyas kat situ. Hati ni ibarat raja, badan ni ibarat bala tentera. Jadi maknanya, kalau raja tu baik, maka tentera juga ikut baik. Jadi maknanya kan ni, kalau kita nak lihat amalan yang kita nak bina dalam konteks jasadi, mestilah terarah dan diarah oleh hati yang telah bersih daripada penyakit hati. Ini nisbah dia. Umpamanya raja baik, maka rakyat pun akan baik. Maka bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Ala inna fi jasadi mudghah, fa idza salahat jasada kullu, fa idza fasadat jasada kullu, ala wahya qalbi. Sesungguhnya di dalam tubuh anak Adam itu ada segumpal daging. Mudghah, segumpal daging. Dan jika baik, akan baiklah seluruh tubuh badan. Dan jika sebaliknya rosak, maka rosaklah seluruh badan. Ketahuilah, yang dimasukkan itu adalah qalbi, hati. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dengan imam yang kutub sittah, sunan semua. Imam Muslim riwayat, Imam Bukhari riwayat. Makna hadis ni sahih, jelas. Tak ada istilah hati, kalau hati saya buruk tapi luaran saya baik. Tak ada. Tak ada istilah macam tu. Mulut saya baik atau mulut saya jahat tapi hati baik, atau mulut saya baik tapi hati jahat. Dia tidak akan. Dia mesti selari. Sama ada mulut dia jahat, pasti hati dia jahat. Kalau mulut tu baik, hati jahat, itu munafik. Itu munafik. Tapi kalau mulut jahat, terang-terang hati jahat sebenarnya. Jadi yang kita hukum bukan hati, tapi yang keluar daripada mulut itu. Ini fikihnya begitu. Sebab itu kita takkan hukum pada hati. Dan hati ni hukumannya ataupun dalam konteks perbahasannya adalah di mana perbahasannya adalah berkaitan tentang iman dan takwa. Maka hati adalah tempat berteduhnya atau duduknya iman dan takwa. Dan di situ juga boleh duduknya kekufuran, nifak, fasik dan kesyirikan. Nampak? Besar tak peranan hati ini, tuan-tuan? Sidang jemaah yang berkata Allah, besar. Di situlah duduk iman dan takwa. Di situ jugalah duduknya kekufuran, kefasikan dan kemusyrikan. Dan bila kita gagal untuk memastikan yang mana satu, ni kata penyakit ni, maka dia tidak boleh dua serentak. Pada masa iman, pada masa takwa, tidak. Pada masa iman, pada masa dia syirik, tidak boleh. Dia mesti sama ada dia iman atau dia musyrik. Ini bahayanya. Maka kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, takwa, Nabi tunjuk, ha'una. Takwa berada di sini. Beliau mengarahkan ke dadanya sebanyak 3 kali. 3 kali. Maknanya takwa ni kerja hati. Maka sebagai contoh Jumaat. Ni negeri lain semua dah hadir Jumaat. Selangor pun dah boleh, cuma terhad juga. Maka khatib akan seru menjadi rukun dalam khutbah. Ittaqullah. Ittaqullah. Takwa apa dia? Takutkan Allah. Baik. Jadi, kalau kita tengok lagi, apakah amalan hati ini? Baik, kita kaji tentang amalan hati. Amalan hati adalah berkisar tentang keyakinan. Satu. Kedua, dia akan mendorong kepada ucapan. 2. Ketiga, dia akan mendorong kepada perbuatan. Ini kalau kita kait dengan rukun solat, keyakinan kita boleh nisbah kepada niat, qalbi, qauli, fi'li. Dan dia melibatkan iman, melibatkan 3 perkara ini. Dan iman duduk di hati. Maka hati ini, bila kata hati yang beriman, dia mesti ada keyakinan. Hati yang beriman, dia mesti zahirkan ucapan. Hati yang beriman mesti menzahirkan perbuatan. Sebab tu kalau kita kaitkan dengan Suratul Baqarah. Ayat 1 kan, ayat 2 tu. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin takwa, iman takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Iman tidak, kalau kita rujuk dalam Quran, iman dia tidak stand alone ayat dia. Wal asr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat. Amanu wa, ada waw dan. Dia tak ada amanu habis, tak ada. Bila kata beriman, dia mesti ada amal. Maka di sinilah makna iman tadi. Kita boleh takrifkan keyakinan, ucapan dan perbuatan. Baik. Keyakinan hati dan ucapan lisan serta amalan hati dan anggota badan. Maknanya mesti dikuasai oleh hati tadi.
Hati mengimani dan membenarkan. Itu dipanggil tasdik. Tasdikul bil qalbi. Maksudnya iman itu tasdik bil qalbi. Membenarkan. Sehingga terucaplah kalimah syahadah dari lisan yang kemudian diamalkan oleh hati berupa bentuk mahabbah. Timbul sifat hati ini mahabbah, cinta. Kemudian timbul khauf, takut. Timbul raja, berharap kepada Allah. Nampak? Maksudnya amalan hati ni yang sihat ni, kita ceritanya hati yang tidak berpenyakit ni. Nanti kita kaji tentang hati yang berpenyakit. Tapi kita kaji tentang bila ikut SOP, hati yang ikut prosedur. Prosedur hati ni mestilah punya keyakinan dengan ucapan dia. Maksudnya dengan ucapan ni dia yakin, dia ucap dengan yakin. Contoh apa dia? Syahadah. Rukun Islam kan mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun iman beriman kepada Allah. Maka mengucap dengan yakin. Asyhadu alla ilaha illallah. Bila sebut, maka bersamanya hati membenarkan apa yang disebut tadi. Itu sepatutnya begitu. Kemudian setelah dia melakukan perkara begitu, maka daripada 2 gabungan tadi, maka lahirlah perbuatan. Maka lahirlah perbuatan af'al yang diterjemahkan melalui keyakinan tadi. Maka perbuatan itu terzahir melalui sifat hati yang telah terbentuk sempurna. Apa dia? Timbul sifat mahabbah. Sifat hati. Maknanya ketika disebut, ketika dia buat dengan mahabbah, cinta. Ini tingkatan dia. Dia buat dengan ketika disebut, ketika dia yakin, dan dia buat dengan khauf, takutkan Allah. Memang asas pada ibadat semualah mesti tertegak kerana takutkan Allah. Kerana takutkan Allah lah kita solat. Bukan sekadar takut neraka je. Neraka tu makhluk Allah. Kalau neraka pun kita takut, pencipta neraka Allah Rabbi. Lagilah sepatutnya kita takut tak? Jadi memang asas solat itu sebab apa solat? Sebab takut Allah. Betul. Itulah asas dia. Boleh jadi juga kita bagi reason kenapa solat. Sebab cintakan Allah. Dia pada masa sama takut cinta tu sekali. Orang yang cinta, dia mesti takut mengkhianati cinta itu. Itu amalan nanti, tuan-tuan. Maka takut, cinta, kemudian apa lagi? Harap, roja. Ini hati, berharap. Malah sayap dia ibarat seperti sayap burung. Kata Al-Imam Ghazali Ta'ala menisbahkan perbahasan ini. Takut dan harap ni dia kena balance. Dia kena dua-dua bergerak. Bahawa dia boleh terbang ke cinta. Yang membawa cinta itu, yang membawa kita ke arah cinta itu adalah takut dan harap itu. Baik. Jadi lisan tergerak dengan berzikir, dengan menyebut ini membaca Al-Quran. Lisan dengan lafaz. Anggota badan bersujud dan rukuk serta beramal soleh untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi badan tadi yang dikatakan tamsil ataupun maksud kepada perumpamaan raja tadi dan rakyat. Contoh, bila hati dah timbul rasa cinta, timbul takut, maka apa yang terjadi? Buat. Sebab tu orang yang takut dia mesti buat. Contoh, takut nampak harimau. Ini takut pada jasadi. Orang yang takut dengan harimau takkan tercegat kat situ. Takut mestilah berlompat lari. Orang takut dengan poli kena saman. Apa dia buat? Dia kena buat. Apa dia? Bawa lesen. Hidup rotek. Jadi maksud takut dia mesti buat sebenarnya. Dia tak ada sebut takut Allah tapi tak buat suruhan Allah. Itu bukan takut. Dia takut, dia mesti buat. Dan tidak cukup sekadar itu. Dia berharap Allah terima amalan itu. Dan lebih daripada itu lagi, dia buat dengan rasa cinta yang ada pada Allah SWT. Ini dia. Baik, jadi anggota badan ni bila kata hati ni dah diseliputi ataupun dah diresapi dengan sifat-sifat mahmudah atau sifat sempurna tadi. Berbalik pada tadi kita masih membincangkan keadaan hati yang sepatutnya. Ni maksudnya tak ada apa-apa isu lah. Maka hati ini dibina sempurna sehingga mampu sujud kepada Allah SWT serta beramal soleh, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Badan mengikuti,
hati sehingga tidak ada sesuatu keinginan yang kuat dalam hati, melainkan akan tercermin dalam amalan lahiriah bagaimanapun bentuknya. Maknanya, bila kata hati ni telah dibangunkan dengan sifat-sifat tadi, mahabbah, kemudian dibangunkan dengan takut, kemudian dengan harap, maka digabungkan seluruhnya dengan kefahaman yang benar, maka tiadalah yang sepatutnya terzahir pada perbuatan itu adalah ketaatan. Jadi mesti dia akan zahir ketaatan dalam pelbagai rupa bentuk. Dikatakan di sini, dalam pelbagai rupa bentuk ketaatan. Baik. Yang dimasukkan dengan amal hati. Tadi sifat. Ni amalan. Baik. Yang dimasukkan dengan amal hati adalah segala amalan yang tempatnya adalah di dalam hati dan terkait dengannya. Maknanya apa sebut amalan hati? Amalan hati ni segala amalan. Bermakna yang zahir pun dia mesti terkait dengan hati. Makna bila sebut amalan hati, semua amalan boleh dikaitkan dengan hati. Sepatutnya. Contoh, solat. Memang akan terkesan pada hati. Malah solat mesti datang dari hati. Zikir dalam lafaz mesti dari hati. Maka tidak bolehlah sebut zikir subhanallah tapi hati masih lalai. Tidak boleh sepatutnya. Tapi dalam kita tengah nak belajar, ni terkeluar daripada sifat hati lah. Yang sempurna tadi. Mungkin lalai, mungkin kita leka ke lara ke dengan perbuatan-perbuatan yang kesibukan dunia, maka disebut tetapi tidak sampai kepada hati. Tapi kalau ikutkan amalan hati ni, apa saja amalan yang tempatnya ada di hati. Sebab semua amalan mesti dengan niat. Inna amalu biniat. Bila sebut niat, maka itu amalan hati lah tu. Bila dia tidak niat, dia buat saja, contoh puasa. Saja. Tak ada niat ni. Berapa ni? Saja. Dan niat, tak payah. Jadi sia-sia lah. Mana bukan amalan hati tu. Puasa tu tak jadi amalan hati lah. Maka dia berpenat je lah. Tapi bila dia niat kerana Allah, jadi dia amalan hati. Jadi hati akan dapat kesan daripada puasa itu. Kemudian dizahirkan apa kesan dia pada perbuatan. Contoh, bila berpuasa, itu saum, menahan diri. Diri yang mana? Diri yang membawa kepada kerosakan, kebinasaan disebabkan oleh hawa nafsu. Dia tahan lah. Dia menahan diri dia. Perbuatan pun nampaklah dia tidak pergi ke arah nafsu. Nafsu yang membinasakan. Itu dia. Itu yang dimasukkan dengan amal hati adalah segala amalan yang tempatnya adalah di dalam hati dan terkait dengannya. Dan yang paling agung adalah iman pada Allah SWT. Sikap membenarkannya, membuahkan ketundukan. Ini maksudnya, bila kata amalan hati ni yang paling tinggi, amalan yang paling agung itu iman itu sendiri. Iman itu adalah amal sebenarnya. Kita jangan tengok perbuatan. Ingat, amalan hati, amalan zahir, amalan batin. Bila sebut kata yang paling agung adalah iman, bermakna yang paling agung adalah iman pada Allah. Bermaksud beriman kepada Allah itu amalan dah sebenarnya. Sebagai contoh, dalam kita sekarang ni dah masuk bulan Rajab. Ya? Kita akan ceritalah nanti dalam peristiwa dimuliakan. Bulan Rajab, bulan haram ni, kerana diagungkan dia, padanya diturunkan amalan yang utama dalam jasadi ini solat. Malah, ia bukannya amalan jasadi, dia juga amalan roh. Kalau kita tengok di sini, datangnya syariat solat setelah 12 tahun kenabian. Jadi Ustaz, 12 tahun sebelum tu dia buat apa? Contoh kan, sahabat buat apa? Beriman kepada Allah. Kita pun fikir, beriman pada Allah. Beramal ke Ustaz? Iman tu amal. Tu kena jawab gitu. Oh, apa dia amalan iman ini? Okey, maka di sini dikatakan sikap yang membenarkan, yang membuahkan ketundukan dan ikrar pengakuan. Tu dia. Maksudnya amalan iman ni adalah sikap yang diterjemahkan hasil daripada buah ketundukan, tawaduk dan ikrar pengakuan. Apa dia tadi? Contoh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bermakna apa? Daripada sebutan tadi, lafaz tadi, dia membuahkan ketundukan. Bermaksud, aku bersaksi. Asyhadu bermaksud, aku bersaksi.
Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada ada yang berkuasa melainkan hanya kuasa Allah. Tiada Tuhan yang disembah tu, saya nisbahkan terhadap tiada yang berkuasa. Bila tiada yang berkuasa melainkan hanya kuasa Allah, dan tiada yang mana yang boleh menguasai kita melainkan Allah. Bermaksud datang tawaduk. Datang sifat tawaduk tu. Sebab kita takkan tunduk pada makhluk, kita tawaduk. Ini maksud kita takkan jadi orang yang sombong, orang yang bongkak, orang takabur. Sebab kita sudah yakin bahawa kuasa itu hanya pada Allah. Dia tak ada dia rasa diri dia berkuasa. Dia malah orang pula dia tak semudah-mudah nak tunduk pada kuasa manusia. Dia tak ada semudah-mudahlah nak menyerah diri pada makhluk. Dia tengok keperluan perlu ke tidak. Maksudnya itu nak ikrar tadi. Dan dia bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Bila pesuruh, apa yang Nabi kata, itu dijadikan sebagai pegangan yang tanpa ada persoalan. Menyebabkan dirinya tidak nampak diri lah. Nampak Nabi. Bila nampak Nabi, tak adalah nampak diri sebenarnya. Tak adalah nak tak nak. Dia tengok Nabi. Nabi pun buat, Nabi lebih susah pada aku. Nabi, itu ikrar. Bila dah kenal, bila dah yakin, maka datang ketundukan itu. Baik. Selain itu, kata ulama, rasa. Dia melibatkan hati ni, melibatkan rasa cinta, rasa takut, rasa harap, rasa kembali, rasa tawakal, rasa sabar, rasa yakin, rasa khusyuk, dan melibatkan rasa-rasa yang dalam kata kunci hati ni, dia melibatkan rasa. Zauq dia panggil rasa. Tapi bukan rasa-rasa. Maksud saya kata rasa-rasa tu bukannya dia rasa-rasa ni tak boleh, dia akan jadi ragu-ragu. Dia rasa ni tulen. Tapi dalam rasa itulah nanti datangnya penyakit-penyakit yang boleh mengganggu rasa tadi. Sebagai contoh, kalau rasa takut pada Allah, datang sifat kefasikan yang datang melalui jalan nafsu, kebendaan. Bila dia tidak bina hati dia dengan pengakuan yang benar, tiada dia faham tentang perjalanan iman, maka nafsu pun datang bawa apa? Bawa satu perasaan untuk rasa takut kepada makhluk mengatasi rasa takut kepada Allah. Orang pun cakap, Datuk Ustaz, nak kait dengan COVID ni, takut pada Allah ke takut pada COVID? Sebenarnya, dia tak ada istilah dua takut kat situ. Dia takut pada Allah lah sebenarnya. Habis COVID, sebab takut pada Allah lah kita tak membawa diri pada kehancuran pada COVID. So, buatlah apa yang disuruh oleh agama. Agama suruh jangan wala tusidu fil ard, jangan buat kehancuran. Takutlah, kalau takut betul-betul COVID tu bermaksud takut kepada Allah lah. Bukan maksud kita takut pada COVID. Orang yang takut pada COVID ni contoh begini. Ni senang ke dia nak buat kajian. Dia tank COVID tu, tank COVID tengah banyak, dia angkat tangan tu, rasa macam nak terbang dia ke atas. Ya Rob, ya Rob. Habis COVID tak doa lah. Tu takut pada COVID. Tapi dia doa ni memang. Waktu COVID dia doa, habis COVID dah sihat pun dia doa juga. Ya Rob, ya Allah, ya Rob. Ya Rob, ya Rob. Dulu COVID, ya Allah. Kau yang mendatangkan COVID, ya Allah. Aku takut, ya Allah, dengan kerosakan COVID itu, dengan apa yang terjadi. Lepas dah hilang COVID pun dia doa juga. Itu takut Allah. Dia sebab takut ni nampak sama. Tak boleh nak bezakan. Melainkan dengan iman. Iman dia boleh membezakan. Waktu keadaan tu nampak semua macam takut Allah. Semua. Sehinggalah kita kata, kita takut Allah, kita tak takut COVID. Yang orang yang tak faham ni, tak boleh, kita kena takut Allah je, jangan takut COVID. Habis tu, mencegah diri tak ada. Biar ada diri pada kehancuran. Diri kita ni milik siapa? Allah. Jadi kalau milik Allah, janganlah senang-senang nak bagi kena penyakit tu. Tu maksudnya jangan tu Nabi kata dalam mafhum hadis, antara sarana ataupun Nabi suruh jangan masuk ke tempat wabak. Nabi marah sebab ni diri kita bukan kita punya. Yang kita duk nak masuk ke tempat yang boleh merosakkan kita tu kenapa? Barang orang, contoh barang dunia tuan-tuan, bagi. Bila bagi pegang pun tak boleh nak buat kerosakan sebab Tuan marah nanti. Aku bagi, kau campak bagi rosak kenapa? Siap nak kena ganti. Ini kan badan. Sebab tu tak boleh buat amalan-amalan yang boleh merosakkan. Mana-mana amalan yang boleh merosakkan jasad itu haram. Bunuh diri, merosakkan akal, buat makan benda-benda yang haram, boleh merosakkan akal, mabuk. Itu semua rosakkan akal.
Judi pun merosakkan diri. Benda cuba kaji, benda-benda yang merosakkan yang haram semuanya mudarat. Tak ada pun yang manfaat. Jadi yang mudarat boleh mendatangkan kerosakan. Itu haram. Jadi contoh macam COVID. COVID ni boleh mendatangkan kerosakan, boleh. Allah takdirkan COVID ni boleh mendatangkan kemudaratan. Ni kita baca satu surface ni. Maksudnya tak ada nak buka teori-teori konspirasi ke teori-teori apa ni. Kita nampak semua yang berlaku biiznillah. Allah izinkan. Khair. Jadi Allah izinkanlah. Melalui sipulan-sipulan ini kena penyakit. Maka penyakit ini boleh berjangkit. Boleh berjangkit, boleh mudarat. Maka kalau kita biarkan diri terdedah dengan mudarat, jadi haram lah. Kalau betul takut Allah, janganlah dedah diri dengan mudarat itu. Itu tandanya. Dan kalau betul takut Allah, janganlah kita doa tentang COVID je. Habis COVID, datang doa. Doa minta duit. Masa COVID, minta hilang COVID. Bila dah habis COVID, minta datang duit. Lupa COVID, ingat duit. Itu mana takut Allah, takut COVID je lah. Dia kalau takut Allah, dia mesti mutlak pada Allah. Yang mendatangkan COVID, takut ni COVID ni datang pada Allah. Sebab makhluk Allah. Jadi takut tu sebenarnya sekali je. Satu, dia tak ada dua cabang. Jadi kalau cabang ni, dia masalah. Dia masalah yang sangat besar. Jadi sifat rasa yang sebenar tadi, rasa takut pada Allah ni, jika tidak dijaga dengan takwa, itu nama takwa tu menjaga, maka dia akan diambil oleh makhluk. Makhluk ambil ni. Makhluk ambil disebabkan apa tadi? Tidak ada penjagaan. Sebab tu dia panggil takwa. Takwa ni adalah arahan untuk menjaga iman. Tu arahan. Ittaqullah. Itu fi'il amar tu. Ittaqullah. Bertakwalah. Maksudnya, jagalah iman kamu. Maka kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi SAW, Nabi menyeru, jadidu imanakum, perbaruilah iman kamu, jaga dengan sentiasa perbarui. Contoh kita nak jaga badan ni, macam mana? Kita kena refresh. Refresh, tidur, bangun. Tidur, bangun tu jagalah tu nak jaga badan. Jaga, jangan masuk benda-benda yang merosakkan dalam badan. Itu jagalah tu. Samalah dengan iman. Jangan masukkan pahaman-pahaman yang merosakkan. Jangan masukkan keduniaan, jangan masukkan kerisauan-kerisauan kebendaan. Hanya masukkan iman yang berbentuk tadi, cinta Allah. Masukkan cinta Allah. Belajar macam mana nak dapat cinta Allah. Masukkan macam mana nak takut Allah. Minta. Ya Allah, bagi aku rasa takut pada Engkau, Ya Allah. Ni kena minta rasa. Sebab rasa datang pada Allah, bukan boleh buat-buat macam kita. Rasa lapar. Boleh. Duduk depan kedai. Ni dah rasa lapar ni. Macam mana? Sekejap lagi nak minta lah. Kalau tak datang, tak jadi. Yang kedai pula paksa. Siapa rasa lapar? Laparlah sekarang. Tak ada. Yang lapar pandailah cik kedai lagi. Dia tak ada paksa. Jadi rasa ni bukan paksa. Rasa ini anugerah Allah. Jadi barang siapa yang Allah anugerahkan rasa takut, beruntunglah. Tapi kena minta. Sebab itu, cara dalam kita memahami tentang hati ini, kita kena faham sungguh-sungguh. Sebab tu tugas hati adalah menjaga tadi. Tugas hati. Menjaga tu takwa tadi. Menjaga hati agar tidak terpengaruh, terjebak, rosak, termasuk dengan perkara-perkara yang berlawanan dengan sifat hati. Apa dia? Contoh penyakit hati. Lawan ikhlas. Ini kemuncak. Syarat ibadat terima dua. Pertama ikhlas, kedua ittiba' dengan Nabi. Maknanya ikut syariat Nabi. Syariat Nabi maknanya selagi mana tak keluar daripada apa yang Nabi ajar lah. Dalam 4 mazhab tu, antara ulama' ikut Nabi lah semua tu. Walaupun dalam perbezaan mazhab, semua ikut Nabi SAW. Baik, ikhlas itu adalah kemuncak. Dalam bab ibadat, dalam bab perbuatan, sah atau tidak. Dalam bab hati, terima atau tidak. Khair. Jadi contoh, amalan hati, ikhlas, lawannya riak. Jadi, amalan hati ni apa? Jaga hati jangan riak. Itu amalan hati. Ini penyakit berbahaya ni. Dia panggil apa? Buat social distancing dengan riak ni. Okey, ngaji bab riak. Apa maksud riak? Riak ni, dia buat amalan ghairillah, selain Allah. Riak. Allazinahum yura'un. Orang yang masa solat tapi masuk neraka wail. Pertama dia lalai,
pada solat. Maksudnya dalam solat dia buat lambat-lambat. Kemudian dia riak. Dia nak tunjuk orang. Dia tak nak tunjuk Allah. Padahal Allah punya. Patut Allah punya tunjuk ke Allah, dia tunjuk ke orang. Tengok ni. Kau tengok ni aku. Jadi ikhlas hanya Allah. Kul huwallahu ahad. Lawan ikhlas, riak. Riak ini bahaya. Riak ni semua boleh kena. Sebab Nabi SAW dalam mafhum hadis mengatakan tentang riak ni, perbandingan atau perumpamaan riak ni, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mafhum hadis Nabi SAW bersabda, wahai manusia, jauhilah syirik. Sebab riak termasuk dalam syirik yang kecil. Sesungguhnya dia lebih samar daripada rayapan semut. Lalu ada yang bertanya, bagaimana cara kita menjauhinya sedangkan dia lebih samar daripada rayapan semut, wahai Rasulullah? Maksudnya, riak tergodong dalam golongan syirik. Jadi, jauhilah syirik. Ayuhan nas ittaqu hadza syirk. Lalu, sahabat tanya, macam mana nak indahkan syirik? Dan Nabi beritahu, syirik ni fa'innahu akhfa min dabibil nam. Dia ibarat rayapan semut. Dan ulama' ada yang mensyarahkan rayapan semut hitam di waktu malam di atas batu hitam. Punya payah nak faham, nak nampak. Jadi maknanya nak cegah dia tu. Nak cegah dia. Maka di antaranya adalah Nabi ajar doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kau tengok di sini, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui dan memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak kami ketahui. Maknanya doa juga adalah amalan. Jangan ingat berdoa tu tak beramal. Doa termasuk dalam amalan. Antara amalan hati. Tak nak terjebak dengan riak ini adalah dengan berdoa. Minta ke Allah. Yang Nabi ajar ni contoh. Ni dalam maksurat boleh cari doa ni. Apa dia tadi? Ulang lagi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui dan memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak kami ketahui. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi sebenarnya maha yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat di sini, yang mana itu antara yang besar, ikhlas lawan riak. Jadi banyak pecah-pecahan penyakit ni. Tapi nak bagi tahunya sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa besarnya peranan hati ini. Sebab ikhlas ni memegang tunggak kepada ibadah. Ikhlas tak nampak. Kalau perbuatan kita boleh nampak. Silap perbuatan, silap boleh buat balik. Maksudnya salah ni, rukuk ni, sujud ni salah ni, rukun tak sempurna ni. Kita boleh nampak, kita boleh tegur. Tapi dalam bab hati macam mana tuan? Sebab tu contoh macam COVID, orang pening sekarang ni. Pening, COVID ni pening. Sebab apa? Tak nampak. Kalau nampak senang. Nampak senang. Itu simptom sekarang dah tak ada simptom dah. Adanya sihat segar bugar dah kena. Nampak tak? Jadi maknanya bahayanya tak nampak ni. Yang nampak senang. Jadi yang tak nampak itulah sepatutnya mesti dijaga, mesti diberikan tumpuan yang lebih. Jadi sedangnya mahmudkan Allah SWT. Itulah antara sikit sebanyak. Yang mana kalau kita boleh bahaskan dalam perbahasan kita ini adalah untuk mengembalikan kepada untuk kita faham bahawa betapa pentingnya hati di dalam kehidupan dan dalam ibadah. Dan apa yang berlaku hari ini sebagai contoh kalau kita nak kaitkan dengan COVID lagi, cukup kita faham bahawa dengan penyakit yang tersembunyi ini, cukup kita memberikan satu kefahaman dan gambaran bahawa subhanallah bahayanya penyakit tersembunyi. Itu maksud dia. Itulah penyakit hati. Penyakit hati tersembunyi tuan-tuan. Riak tersembunyi. Munafik tersembunyi. Benda-benda ujub tersembunyi. Sifat-sifat mazmumah lah. Hubbud dunia tersembunyi. Pendek katanya hati ni semua tersembunyi. Maka bila yang tersembunyi ini, walaupun kita tak nampak, tetapi bagaimana COVID lah. COVID tak nampak, tapi nampak tak persiapan COVID macam mana? Soalnya, kita tak nampak penyakit hati. Persiapan kita macam mana? Itu maksud dia. Bermakna
sedetail mana persiapan mencegah penyakit jasad, maka sedetail itulah mencegah penyakit rohani. Jadi jangan ambil mudah penyakit hati ni. Sebab tu kita kena antaranya juga duduk majlis ilmu, antara pengubat, dia panggil, Nabi kata ubat kebodohan. Itu pun penyakit hati. Allah sentiasa duduk dalam majlis ilmu. Itu membersihkan hati juga. Penyakit dia akan membuang penyakit. Itu antara pencegahan yang paling mujarab sebenarnya dengan mendudukkan diri duduk di dalam majlis ilmu. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, cukup kiranya perbahasan kita pada kali ini, insya-Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kemelut ataupun segala musibah yang melanda ini Allah gantikanlah dengan pahala yang banyak, dengan rahmat-Nya. Walaupun kita berada dalam musibah susah, tapi janganlah sampai Allah angkat rahmat-Nya. Biarlah walaupun susah, tapi rahmat-Nya juga berada bersama dengan kita. Jadi kita harap sangat kemelut ini kita mampu tangani dengan baik. Sama-samalah kita pakat berdoa, jangan berputus asa, jangan kita berputus harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kemana pun kita berada, Allah ada bersama dengan kita, dengan arti kata kuasanya sentiasa bersedia untuk membantu kita. Jadi saya kira cukup setakat itu dulu. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan dalam penyampaian. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan penyampaian dan perbahasan saya ini, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih farah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.